So bising kat bawah pula dia tak ada mikrofon. So mikrofon pakai dekat handset. So apalah. Okay, so kita bincang tutorial. Based on soalan exercise dalam application of differentiation tu. Dah buat ke semua? So boleh share jawapan awak. Kita bincang. Saya mulai hari ni saya tak akan bagi direct jawapan saya. Saya akan minta jawapan student dulu. Okay. Memandangkan saya tanda midterm saya dah tanda midterm soalan nombor 1. Ada sebahagiannya bagus boleh jawab dan sebahagiannya tak dapat jawab. So yang tak dapat jawab ni saya tak tahu macam mana dia boleh follow tak saya punya lecture ke apa. Jadi saya tak nak terlampau banyak bagi cik suap je. So saya nak suruh student buat latihan sendiri supaya bila dah buat baru saya bincang yang tu. Okay, jadi daripada situ saya boleh tengok siapa yang boleh jawab, siapa tak boleh jawab. Kalau sebelum ni saya duduk bincang, saya bagi jawapan semua-semua. Jadi macam saya tak tahu siapa yang boleh ikut, siapa yang tertinggal kat belakang ni. Jadi at least kalau student buat tu saya boleh tengok lah. Yang mana yang kat mana boleh buat, kat mana tak boleh buat. Alright. So saya tak nak cakap panjang. Okay, so kita terus pada kita punya tutorial. So, siapa nak hantar dia punya jawapan? Yang dia saya share soalan dia. Sekejap Okay, ni soalan dia. Dah nampak? Okay, ni soalan dia. So, boleh share jawapan A, B, C, D. Kalau dah ada semua, boleh share jawapan. So, kalau dah prepare, senanglah kerja, cepat. Compare to kelas tadi, ada pelajar yang ramai dia tak buat. Majoriti tak buat lah. Pasal tunggu. So, masa direct macam tu. So, just beberapa soalan dia boleh bincang lah. 3 je tadi. A sampai C saja. D tu pun saya submit dengan jawapan saya. Ni. So, make sure mana yang mudah, you nak share dalam Webex you sendiri ataupun you nak hantar dalam WhatsApp pun boleh. Mana-mana lah. Okay. Ada yang dah share ke? Saya nak jawapan ni. So, ada orang tak jumpa soalan. Soalan dalam lecture yang saya bagi tu. Dia exercise kat situ kan. Dah buat ke belum buat? Dah buat tapi tak siap lagi. Setengah jalan. Ada orang lain siapa yang siap? Kalau tak siap saya tunggu awak sampai siap. Kalau tak siap saya tunggu sampai siap. Awak ramai kan? Ada dalam berapa orang partisipan? Partisipan ada 30. So dalam 30 ni, kalau seorang pun tak ada yang buat, siap langsung. Apa yang tak share jawapan? Kalau tak share jawapan, pas sudah saya tak nak share jawapan. Soalan ni mudah je. Sama macam dalam example yang saya bagi dalam lecture. You boleh compare method tu. Jalan kerja tu. Kalau you tengok soalan A dengan B ni, you boleh compare slide lecture. Boleh ambil dia slide lecture yang nombor 6. Slide nombor 6. Sama je. Jalan kerja sama je. Boleh follow je jalan kerja tu. Just gantikan value je dengan equation dia yang dia bagi. Slide nombor 6. Lecture yang ni. Boleh tengok example tu. Boleh follow je dia punya
punya step dia tu. Try to answer this question. Boleh tengok slide nombor 6. Slide page nombor 6. Page 6. Okay, jalan kerja dia tu. Sama je. Boleh follow dia punya tu dia. Okay, saya dah terima. Okay, daripada Ting Shan. Okay. Okay, yang ni yang untuk okay, siapa yang bagi tadi ni? Siapa yang share ni? Siapa yang share answer ni? Sekejap. Saya share je. Okay, siapa yang share answer ni dalam WhatsApp tadi? Tak ingat nama siapa ni. Okay. Siapa yang share ni? Siapa yang share soalan ni? Apa ni? Jawapan dia ni siapa? Saya ni. Saya tak tahu nama dia. Ting. Ting Shen Hong. Panggil apa ya? Panggil Ting Ting, ada mikrofon ke? Boleh. Ada. Okay. Ada, okay. Puan, belum Ada. nampak. Belum nampak Ya. Sekejap. jawapan tu. Okay. Boleh nampak, sekejap. Okay. Ni now boleh nampak tak? Dah nampak belum? Ting boleh nampak tak? Belum. Belum? Sekejap. Dah share dah, kejap. Mungkin lag sikit. Kejap Now share. Sekejap, stop. Saya share balik lagi sekali. Okay. Ting boleh nampak? Boleh nampak clear tak? Saya dah share. Boleh nampak clear tak? Belum. Tunggu sikit. Tak nampak? Belum? Belum. Dah share dah ni. Tak nampak juga? Dia takes time sikit. Now boleh nampak tak? Yang lain? Belum. Dah sharing foto ni. Stop sharing. Saya sharing lagi sekali. Sekejap Okay. Sekarang boleh nampak tak? Ada. Okay. Nampak. Kita minta Tin nak explain boleh? Okay. Explain. Explain your answer lah. Explain your answer to your friends. Okay. Mula-mula You boleh tunjuk? tentukan You boleh pakai ni? Sekejap. Dalam Webex you boleh pakai tak? Tak boleh? tak tahu. Tak boleh. Dia dalam Webex you boleh tunjuk tak? Tak boleh? Tak apalah. You cakap I tunjuk lah. So you nak describe mana yang in? Alright.
Okay. Mula-mula tentu A yang dekat dengan X tu. X tu ialah 8.03. So Yang tu A yang dia nak dia approximate. Yang ni yang dia nak approximate kan? uh, 8.03 tu yang dia nak approximate. Nak cari value kan? uh, Approximate value untuk ni. Okay. So soalan dah bagi kan? Formula dan juga X ni apa. Right? okay. Okay. Just So proceed. so cari maklumat tu lah yang FA kira, lepas tu kira F prime A, lepas tu apply dalam formula. Yang A sama dengan apa? 8. Masuk kat sini. Yeah. Okay. So dia masuk formula dapat ni lah. Right. Okay. Siapa nak tanya soalan? Yang belum, yang start tadi tu, yang tak habis buat tu, boleh tanya soalan. Dekat mana? Boleh nampak tak? Sekejap saya ni kecilkan sikit. Okay. Siapa nak tanya soalan? Siapa nak tanya soalan? Tadi yang separuh jalan je tu, pang mana? Boleh tanya soalan. Boleh? Okay. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Yang tadi yang dapat jawapan separuh tu, siapa tu nama tu? Kat mana yang stop? Boleh tanya soalan. Yang sebelah kiri ni jawapan saya, samalah lebih kurang dengan apa jawapan Ting. So, kat mana nak tanya? Kat mana yang tak faham boleh tanya. So, soalan nombor A ni ada soalan tak nak tanya yang lain? Ada tak? Tak ada. Tadi yang start kat mana tu saya nak tanya tu. Yang start kat mana tadi tu? Saya Yang start sampai dekat ni, apa ni, F prime X tu, ya 1/3 kuasa 3 square root X kuasa 2. Tak tahu nak square root dia ke? So, So dah okey lah ni, dah okey lah. So 8 kita boleh dapat 2 kuasa 3 kan? So kuasa 3 dengan set 3 boleh dapat 1 kan? So dia dapat jadi 2. Jadi 2 jadi 2. Jadi 2 kuasa apa? You boleh cancel kat situ. Boleh? So 2 kuasa 2 yang kat luar tu dapat 4. So 4 kali 3 12. Okay. Terima kasih buat. Sama. Okay, next. Soalan B. Okay, soalan B. Siapa ada soalan untuk soalan B? Boleh tengok answer apa? Ting. Okay, boleh tengok answer Ting. Dan juga compare dengan answer saya. Sekejap. Siapa ada soalan boleh tanya. Saya tak nak tegang dulu. Tanya je. Apa? Part yang mana tak tahu boleh tanya. Soalan B.
soalan B ni, dia bagi dia bagi X ni pada pi per 3, lepas tu approximate sin 6/2 degree. Kat sini dia just treat awak je. So kalau dia sin 62 degree ni, kalau you nak calculate nanti maknanya you kena convert dia dalam bentuk radian lah. Tapi kalau nak kira dia dalam bentuk degree, so make sure you punya calculator mode dia dalam degree lah. Calculate dia dalam radian, mode dia mesti radian. Sebab kalau katalah you pakai 62 degree dalam sin 62 degree, tapi calculator you mode you radian. So you akan dapat different answer lah, answer yang tak betul lah. Okay. So make sure kalau you nak tekan 62 degree, sin 62 degree, make sure your calculator mode dia in degree. Okay. Tapi kalau you nak pakai in radian, you kena convert 62 degree ni to radian lah. Maknanya macam mana nak tukar daripada radian, daripada 62 degree ni tukar kepada radian, maknanya kita buat 62 degree dengan 180 degree times juga dengan pi. Kita akan dapat kat sini 1.0821 untuk 62 degree lah. Kalau kalau 60 you dapat 1.0472 lah. Kalau you nak convert kepada radian, this one dalam radian, this one dalam degree. So ada soalan nak tanya? Cara yang sama sahaja. First cari FA, kemudian cari FA prime, F prime A, kemudian masukkan dalam formula linear approximation. So masukkan yang kita nak cari tu lah, untuk approximate apa? Sin 62. Okay. Sin 62 degree. Then you have to convert in radian, radian. So ada soalan untuk B? Ada nak tanya untuk B? Ada soalan untuk B nak tanya? Ada tak? Ada. Okay. B tak ada, C. Soalan C. Soalan C. Tin, you nak explain soalan C, Tin? Boleh. Ha? Okay, soalan C. Boleh. Soalan C, saya assume satu function dulu, fx sama dengan ln x. Lepas tu A nilai yang approximate dengan sin 1.134 ialah 1. Lepas tu saya guna linear approximation. Okay. Lepas tu FA ln 1 sama dengan 0. Lepas tu F prime A sama dengan 1 per X, 1 per 1 sama dengan 1. Lepas tu apply dalam formula 0 tambah 1 X tu ialah 1.134 tolak 1. So Fx approaches to 0.134. Okay, thank you very much, Tin. Very good explanation. Okay. So you boleh compare juga dengan answer saya lah. Ada soalan untuk soalan C? Boleh tanya? Boleh tanya soalan, nak ni yang apa, nak tanya soalan? Ada soalan nak tanya?
Ada soalan nak tanya? Okay. Okay, soalan next, soalan D. Soalan D. Dia sama juga macam soalan C Adanya dia just bagi apa yang nak perlu dicari, approximate value apa. Kat sini dia tak bagi formula ataupun dan juga point to X. Point to A lah. Okay. Jadi you kena buat assumption juga. Okay. So you assume X2 sama juga dengan 26. Okay, kemudian bila X sama dengan 26, function yang akan jadi fx lah. Okay. Okay, let X equal 26. So fx dia sama juga dengan set X. Okay, kemudian you select a number close to 26 ni. So you assume A sama juga dengan 25. So remember that, macam mana nak tentukan nilai A ni yang close to 26 ni. Make sure you ambil nilai yang nombor dia nice number ataupun round number. Senang. Kalau boleh dapat nombor bulat, kita nak nombor bulat. It's easy to solve. Okay. So kat sini kita letak X sama dengan 25. So set 25 kita dapat di 5 kat sini. Okay, so dekat sini kemudian kita cari F prime dia. Okay, differentiate set X, kita akan dapat 1/2 set X. Dan gantikan F prime A tadi 25 tadi sama juga dengan 1/10. Masuk dalam function ni 25, set 25, 5 kali 2 10, jadi 1/10. Dan masukkan dalam formula dynamic approximation. Dia dapatlah answer dia. Untuk set 26 dia dapat 5.1. Okay, ada soalan untuk ni? Untuk untuk set 26 ni. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, untuk set 35.9 dengan set 363 ni. Yang ni saya nak orang lain pula bagi jawapan dia. Set 35.96 dengan set 63 set 3 ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Very good answer. Okay, next. Orang lain punya answer. Okay, yang ni saya biarkan dulu. Kita tengok Kimi ni punya answer yang mana ni. Okay, dah jadi. Okay, kita tengok Kimi punya answer. Sekejap saya share. Okay, boleh nampak tak jawapan Kimi ni? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak saya share ni jawapan Kimi? Tolong bagi respon. Nampak. Okay. So now kalau set 35.9 ataupun 35.96. Okay. So kat sini kita boleh assume A dia adalah 36. So dapat rumus dia fx. Ni apa ni? Fx sama je dengan set x. So x tu adalah 36. Okay. Okay, Kimi ada tak kat sini? Ada speaker? Sorry, ada ni mikrofon. Kimi boleh explain Kimi punya jawapan tak? Kimi boleh explain punya answer? To your friend? Ada ke tak ada ni? Kimi? Silakan sikit. Kimi boleh explain punya answer?
ada kekinian saya ni cakap besok nama yang appear dalam apa WhatsApp ni. Boleh tak? You tak ada mikrofon eh? Ada tak? Madam, dia tulis di chat. Dia dalam kereta on the way ke U-turn. Oh, dan kereta. Okay. So 5.997. Alright. Okay. Okay. So dia pakai apa? Okay, so approximate dia data X. Okay. Ni masing-masing punya ni lah. Sebab tu kalau jalan kerja, better tuan punya diri yang apa explain sebab dia lagi tahu apa yang dia nak sampaikan. Okay. Tak apalah, saya just read daripada punya ni. So dia punya ni adalah data X plus X sama juga dengan F prime X data X sama juga dengan Fx ni. So digantikan Fx dengan data apa sama juga dengan set X. Ni apa ni? A ke X eh? Okay. Ni answer bagi ni lah. So saya explain saya punya part lah. Okay. So untuk ni dia just bagi approximate apa ni. Jadi tak ada formula dengan apa point yang ditetapkan dalam soalan tu. Jadi you kena buat assumption kat situ. Mana step pertama katalah you like X sama juga dengan 35.96. So Fx dia akan jadi set X kat sini. Okay, kemudian select a number close to, sorry dia bukan 35 ni sebab saya copy paste tadi. This one to apa 35 ni. 35.696. Okay. So you select a number close to 35.96 ni. Okay, so assume A sama juga dengan 36. Dan cari FA. Okay, 36 saya dapat set 36 adalah 6 lah kat sini. Dan step 3 cari F prime X. So kat sini dapat 1/2 set X. And then cari F prime 36. So ni set 36 tadi. 36 dapat 6 times 2. So 12. So dapat 1/12 kat sini. Dia masuk dalam linear approximation formula ni. Okay, so you nak sekarang 35.96. Okay, this one FA dia F36 plus dengan F prime 36. X kat sini yang you nak 35.96 dan minus dengan A dia 36. Okay, so then this one you akan dapat untuk set 35.96 ni. So approximate dia adalah ni F tadi kita dapat F36 dapat 6 gantikan. F prime 36 ni you dapat 1/12. Then this one minuskan dia lah. Kita dapat negatif kat sini. Dan bahagi dengan 12, kemudian plus juga dengan 6, so dapat approximate 5.997. Okay. So ada soalan tak untuk ni? Boleh kot? Okay. Siapa ada soalan nak tanya? Tak ada Tak ada, tengok yang seterusnya. Yang D yang ketiga, yang bahagian D yang ketiga. Dia pun sama juga. Mana you assume X tu sama juga dengan 63. Okay, so you dapat kat sini Fx sama juga dengan X. Ni lah kuasa 3 ni. Okay, punca kuasa 3 punca kuasa 3 X. Sini. Kemudian select a number close to 36. Kat sini kita ambil 64 lah. Sebab dia boleh dapat round number. So kat sini bila kita gantikan, okay, this one ni. This one ni. Ni 64 dalam ni. Saya copy paste tadi. Okay. So kat sini you akan dapat dapat 4 lah. Punca kuasa 3, 64 dalam 4. Kemudian cari dia punya F prime dia.
Dan saya cari F prime dia, saya dapat 1/3. Kemudian ni kat sini X kuasa 1/3 tolak 1 jadi tolak 2/3. Okay. Gantikan dalam dalam function ni X sama dengan 64, ganti kat sini. Saya dapat kat sini 1/48. 1/48. Dia using linear approximation. Gantikan dalam formula. Saya dapatlah dia punya approximate value dia 3.979. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh ikut? Boleh? Ada soalan? Alright. So kita bagi next exercise. So, kalau awak cepat, dia banyaklah exercise ni. Next exercise is dekat rate of change. Ada satu exercise kan, rate of change. This one. Ada dua exercise, A and B. Ni dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Soalan ni dah buat ke belum? Boleh jawab soalan saya, dah jawab ke belum? Belum. So belum kena buat. Belum. So kalau you belum, you kena buat. Rasa semalam saya ada tulis kan akan bincang exercise dalam dalam chapter ni kan. So try to be prepare. Saya pun prepare untuk jawapan awak. So awak sendiri pun kena prepare lah untuk jawapan awak. Ada yang sharing answer ke? Kenapa? Kenapa apa ada? Ada yang dah share answer, tak ada lagi kat sini. Ya, Aisyah. Aisyah ada kelas bahasa Inggeris pukul 11 sampai 12. Kita tengok kelas. Boleh? Kena buat dulu Okay. So ada member yang dah share soalan jawapan. Alright. Meeting je buat kerja Yang lain tu mana Okay. Okay. Tim, you nak explain ke? You nak explain you punya answer ke? Boleh cuba. Okay. So, soalan A. Soalan A, dari soalan dia tulis tu rate of change untuk radius ialah 0.5. So kalau integrate dia ialah 0.5 T tambah C tu ialah initial radius tu 3.5 cm. So kalau guna function ni ganti radius ganti T sama dengan 10 kan dapat jawapan. Saya dapat 8.5. Okay. Betul?
So yang B? Sorry, yang A dulu ya. So apa ni, ada soalan tak yang lain? Siapa ada soalan nak tanya? Ada soalan lain nak tanya? Ada tak lain cara lagi selain daripada yang ni? Siapa ada cara lain lagi? Yang ni maksudnya daripada dia bagi dalam bentuk differentiate, you nak dapat RT balik, you kena integrate. Okay, tu satu cara. Dan lagi satu cara. Okay, lagi satu cara, you boleh pakai ni juga. Okay, lagi satu cara, just simple answer. Pun boleh juga. You tahu data R over data T. So, maknanya you cari dia punya data R tadi. So, you ada R. Okay, kemudian tolak juga dengan apa? Saya letak R kat sini. Maksudnya R yang kita nak carilah. Okay. So, kita tahu R tolak juga dengan 3.5. Initial radius adalah 3.5. Kemudian kita nak cari R ni pada 10 second. So 10 minus 0 pun sama juga dengan 0.5 rate dia bagi. Dia bagi 0.5. Okay. So yang ni kalau you selesai pun still dapat 8.5 pun boleh. So ada beberapa cara lah. Satu dengan menggunakan apa? Menggunakan cara ni, cara think, dan lagi satu cara simple macam ni lah. Okay. So ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada kita pergi B. Sebab kita ada dalam 6 minit lagi. Okay. Okay, think. Untuk B, think. Boleh? Boleh explain untuk B? Boleh. Okay. Soalan tanya T semasa DLDR sama dengan DLDT sama dengan 4 cm per second tu. So cari dulu DLDT, lepas tu let DLDT sama dengan 4 dan pindah. Lepas tu dapat jawapan. Okay. Sebab dia minta length increase, dia ada bagi dia punya increase rate dia untuk 4 cm per second, dan juga dia decrease length of road decrease dan juga increase. So kalau decrease, you kena pakai negatif lah. Kat sini dia just tulis the rate of tree ni kan. So you highlight kan, kalau increase dia positif, kalau decrease dia negatif. Okay. So yang ni you just terus direct letak 4 lah. So cari nilai T lah, dia nak T. Okay. Dan dia pada rate tu, pada masa berapa rate dia 4 cm dia increase. This one, pada masa apa rate dia ni decrease. So yang ni you sama dengan negatif T3. Okay, so yang ni you dapat apa, gantikan so you dapat T dia untuk yang ni decrease, dapat 1 second lah. So ada soalan nak tanya? Okay. Samalah answer saya dengan apa? Dengan think. So ada soalan nak tanya? Sebelum kita habis. So kita tak sempat nak pergi yang seterusnya adalah maksimum dan juga minimum. Dan juga lagi satu L'Hopital-Rousse. So yang ni saya nak semua prepare next week. Soalan tu. So hari ni sempat sampai kat sini sahaja. So siapa ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? So try lepas ni be prepared. Kita saya doa lepas ni apa? Lepas ni saya nak tak nak semua jawapan daripada think. Maknanya dia dah bagi satu orang lain pula. Dia nak different student. Give dia punya answer.
Boleh? Boleh buat. Kita Okay. orang minta maaf buat Minggu depan buat Besar. maksimum dengan minimum. Maksimum, minimum dan juga L-orbital rules. Yang dua ni masuk final ni. Soalan minimum dan maksimum ada dalam final. L-orbital rules pun ada dalam final. Okay, buat. So, saya nak Buat. you buat. Buat. Okay. Kita berhenti kat sini lah. Okay. Kita minta maaf lagi sekali buat. Lesson learned. Okay. No hard feeling. Saya maafkan je semua. Lepas ni jangan buat lagi. Be prepared. Tim, thank you very much dan juga Kimi. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam buat. Selamat hari buat. Merah Raya.